أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولي والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت التعلم والتعليم والنفاء والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه آمين اللهم آمين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelang sehari lagi, sehari dua lagi, insya-Allah kita akan menyambut hari kemerdekaan negara kita yang tercinta, tanah Melayu kita ini, ya, pada 31 Ogos 1957. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin di kalangan kita tahu bahawasanya 31 Ogos itu sudah ma'ruf. Akan tetapi tarikh merdeka itu dipilih, ya, berdasarkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mengikut ilmu falak, ya. Jadi pada ketika itu, ya, mereka, ya, para pemimpin kita telah pun meminta nasihat. Sebab tu kita tengok, ya, hubungan umara dengan ulama ini tidak pernah putus, ya. Subhanallah, ya. Jadi tarikh itu pada 5 Safar 1377 itu ditentukan oleh seorang ulama tersohor yang digelar Syekhul Islam pada zamannya tanah Melayu, seorang ahli falak, seorang ahli mantik, ahli matematik, ya, iaitu Syekh Abdullah Fahim, yang mana beliau lahir pada 1870 dan meninggal pada tahun 1961, yang merupakan datuk kepada bekas Perdana Menteri kita Tun Abdullah Badawi. Masya Allah, tabarakallah, ya. Pemilihan itu setelah dikira melalui ilmu falak. Jadi waktu tersebut pada 5 Safar 1377 Hijrah itu bersamaan ataupun bertepatan dengan 31 Ogos 1957. Dilihat pada ketika itu buruj-buruj indah yang cerah di langit bumi tanah Melayu pada ketika itu, ya. Langitnya indah, 4 buah buruj yang meninggi di ufuk barat sejurus terbenam matahari pada pukul 7.19 malam pada ketika itu. Subhanallah. Kita lihat, ya, tarikh tersebut, tarikh keramat merdeka itu ada kena mengenanya, ya, ulama kita yang memilih tarikh tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita mengaji, tengok dalam kitab-kitab fiqah pun, ya, subhanallah, antara hikmah diletakkan hal perihal mengenai hukum-hukum pemerdekaan budak ataupun pemerdekaan hamba pun diletak di bahagian akhir. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh tu, dengan mudah-mudahan, ya, hikmah dia agar kita menjadi hamba yang terlepas. Kalau perbahasan fiqh tu mengenai hamba lah, tetapi hikmah dia agar insya-Allah kita menjadi hamba yang akhirnya terlepas daripada siksaan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Jadi perkataan merdeka itu sendiri daripada bahasa lama, bahasa Sanskrit lama. Disebutkan maksudnya mahardeka. Apa tu mahardeka?
Ya, maksud dia kaya, makmur dan sejahtera. Masya-Allah tabarakallah. Ya, tu antara lain, ya, antara maksudnya. Dan kemerdekaan yang hakiki adalah keselamatan kita, kemerdekaan kita, pelepasan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia, sebagaimana Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sebut, manusia ni akan melalui umur-umur yang 5 umur ataupun 5 fasa ataupun 5 zaman yang berbeza. Yang pertama alam ataupun 5 alam yang berbeza. Nombor 1 alam roh, kemudian alam dunia, kemudian alam barzakh, kemudian alam mahsyar. Yang kelima adalah alam akhirat, yakni syurga dan alam neraka. Wa iyazubillah. Jadi kita mohon kepada Allah, sebagaimana kita berdoa siang dan malam, pagi dan petang, tidak tinggal kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sebenar. Cuba kita lihat, ya, masya-Allah tabarakallah, ketika mana kita dijajah, ya, salah satu perkara yang kita lihat, ya, kalau di negara-negara lain seperti di Filipina ataupun ada beberapa negara Spanyol dan sebagainya, apabila dijajah oleh penjajah, mereka berjaya mengubah akidah penduduk negara tersebut. Beratus-ratus tahun sejak daripada 1511 Portugis, kemudian kurun ke-17, kemudian British pula kurun ke-18, ya, hinggalah pada 1957, hinggalah tadi kita sebut 5 Safar 1377 tersebut, beratus-ratus tahun. Walaupun kita dijajah, tetapi orang Melayu kita, alhamdulillah, ya, tidak ada yang murtad, tidak ada yang keluar agama seperti mana yang berlaku di Filipina ataupun di Spanyol dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memelihara kita. Yang ni yang kita nak kena faham. Sebab tu institusi pengajian, institusi ulama, ya, walaupun dalam keadaan kita dijajah pada ketika itu, mereka penjajah mengambil segala hasil masyghul tanah Melayu kita ini, tetapi satu yang tak dapat mereka renggut, iaitu satu yang mereka tak dapat tarik, iaitu akidah kita. Sebab itulah, ya, pentingnya pengajian ilmu fardu ain yang perlu dititik beratkan, perlu dipertahankan sistem pengajian berkitab, bersanad, sistem pengajian pondok yang ilmunya tali menali, rantai merantai, daripada guru-guru kita sampai kepada pengarang-pengarang kitab, sampai kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah antara lain yang menjaga kita, menyelamatkan kita turun-temurun. Jadi perlu kita ingat benda ni, perlu kita telusuri bersama, ya. Pengajian seperti pengajian sifat 20, ya, pengajian fiqh khususnya dalam mazhab kita Syafi'i, dalam bab tasawuf, ya, akhlak, adab kita dengan Allah, adab kita dengan makhluk Allah. Itu sebenarnya yang walaupun dalam keadaan kita dijajah beratus tahun, tetapi kita masih selamat lagi. Kita masih selamat. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akidah kita. Itu yang masya-Allah tabarakallah. Cuba kita lihat juga ketika mana peristiwa bersejarah 31 Ogos 1957, ya, 5 Safar 1377, ya, ketika pengumuman merdeka itu, ya, tanggal tanggal 31 Ogos tu azan dilaungkan. Nampak tak syiar agama itu, azan yang dilaungkan oleh Tan Sri Datuk Haji Hasan Al-Azhari. Tu, ya, masya-Allah tabarakallah. Apa lagi? Doa kemerdekaan itu, ya, ketika mana pengisytiharaan almarhum Tunku Abdul Rahman Al-Haj, ya, membacakan ni, kemudian doa dilaungkan oleh siapa? Tuan Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad Said Al-Linggi, Mufti Kerajaan Negeri Sembilan pada ketika itu. Jadi sebelum kita mengakhiri, ya, kuliah 10 minit kita untuk Masjid Sarjana Utama ini, kita ambil kata-kata Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdul Fahim, dia ada pesan kepada kita, orang Islam, ya, perlu memperbaiki perselisihan sesama mereka, dan setelah berdamai, perpaduan itu diharapkan dapat dikekalkan.
Kata beliau lagi, inilah satu-satunya senjata yang boleh menguatkan kedudukan orang Islam dan orang Melayu. Ini pesanan tok-tok guru kita, ini pesanan ulama kita. Ya, tak dapat tidak, kita orang Melayu, orang Islam kena bersatu di atas tauhid yang satu, kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahli sunnah wal jamaah, ya, dan juga pegangan kita, mazhab kita, dan juga tasawuf kita. Tak dapat tidak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita dan mengekalkan kemerdekaan kita dan selamat kita benar-benar merdeka, iaitu selamat di akhirat kelak, masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan qalbun salim, dengan Allah redha, dan insya-Allah kita selamat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi insya-Allah. Mohon maaf salah silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi